Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada hari ini kita menyambung pengajian kita dalam tafsir Al-Quran, bertadabbur ayat-ayat Al-Quran satu persatu yang merupakan ayat ataupun tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan dulu dengan membaca lagi kitab Kaifa Nata'amal Ma'al Quran yang sekarang kitab ini oleh Al-Imam Al-Qaradawi. Kaedah untuk kita memahami Al-Quran itu apa yang disuruh kita buat semasa kita membaca Al-Quran. Kita terus pada surat 160, iaitu bab tentang kewajipan berfikir dan dengan iman bagi penghafaz Al-Quran. Kewajipan untuk menjadi orang yang berfikirlah, dia sebut tu bahasa dia kewajipan pemikiran dan keimanan bagi penghafaz Al-Quran. Surat 160. Okey. Tajuk ini dia nak menerangkan tentang apa patutnya, apakah sebenarnya orang-orang yang dah menghafaz Al-Quran, dah faham Al-Quran, dia sebenarnya hakikat sebenar bagi penghafaz Al-Quran, dia mesti ada perbezaan. Bukan dia paksa diri dia berbeza dengan orang, tetapi tanda seorang yang betul-betul menghafaz Al-Quran memang berbeza antara dia dengan orang. Bukan buat-buat lah, dia betul-betul jadi kan? Beza antara dia dengan cara orang lain berfikir, beza cara orang lain bergaul dengan dia, berbeza. Saya tekankan, dia bukan dia buat-buat, dia bukan apa Al-Quran kita buat macam ni, tak, dia semua jadi benda tu, dia jadi. Sebab tu dalam tajuk ni dia sebut tentang Quran ni, dia bila mana orang yang menghafaz Quran, dia memahami Quran, dia berfikir. Dan benda itulah yang mengubah dia punya kelakuan. Sebelum ni dia takut, lepas berfikir pada ayat Quran dia tak takut lagi dah. Kan apa tujuan besar yang Allah kata la khaufun alaihim walahum yahzanun. Baru ni saya dengan kawan-kawan tengok apa beza Fatihah dengan Al-Alaq. Al-Alaq yang pertama turun, Fatihah yang pertama disusun. Kalau kita fikir kan, kenapa Al-Alaq pertama turun kepada golongan-golongan yang pertama kali dapat Islam, musyrikin tengah kuat, tengah jahat, tengah zalim. Yang terima Islam pula ialah orang-orang yang lemah-lemah Bilal bin Rabah, keluarga Yasir, hamba yang banyak terima kan. Surah Al-Alaq itu sebut Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Orang Arab dulu mendengar ayat seperti itu dengan kita dengar hari ini tak sama. Orang yang mendengar dalam keadaan dia memahami struktur bahasa Arab, masa sastra Arab itu sedang berkembang, dengan kita yang pakai terjemahan je kan. Lepas tu Arab kita tak biasa, kita tak boleh mendalami sangat ayat tu. Tetapi bagi orang yang yang berada pada zamannya, dia memahami bahasa Arab, sastra sedang berkembang kan. Bila Nabi sebut Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama penciptamu yang menciptakan, dia kefahaman tu meresap dalam badan, berfikir kan. Jadi bila bin Rabah dia berani lawan menyanggahi tuan dia yang suruh dia buat benda-benda yang mungkar. Ammar bin Yasir, keluarga Sumayyah, Yasir sendiri pun berani menyanggahi tuan dia sendiri yang suruh dia buat benda-benda yang khurafat. Bila bin Rabah terus berani nak menyanggahi tuan dia, berani dia hempak dengan batu. Sebelum ni takut. Sebab apa? Ayat tu boleh jadikan dia berani. Kerana akhirnya mereka tahu, oh rupanya Abu Sufyan, rupanya Abu Jahal ni pencipta dia Allah. Ya kan, dia
kuat seorang. Rupanya Allah lagi kuat daripada dia. Kau Tuhan aku kan, aku hamba, kau Tuhan aku. Rupanya kau ni pun Tuhan cipta kan. Kau kena ikut cakap Tuhan, aku kena ikut cakap Tuhan. Sumayyah kan. Berbaloi untuk mati sebab pencipta. Kau yang bunuh aku ni, kalau Tuhan pencipta tak reda pada kau jaga dalam neraka tu, aku mati tak kisah. So mereka rasa berbaloi untuk mati sebab mati untuk pencipta yang menciptakan semua. So bila mereka balik ke rumah, dia tahu, oh yang Tuhan aku ni Allah ciptakan dia punya, ingatkan dia kuat betul. Lah yang Abu Lahab ni pun Tuhan ciptakan, lah bahan berhala ni pun bahan asas batu tu Tuhan punya. Jadi perkataan Rabbikal ladzi khalaq, penciptamu yang menciptakan, benda tu masuk dalam hati. Fikir. Dia proses berfikir sampai mereka sanggup mati untuk agama. Sebab apa dia sanggup mati untuk agama? Baru satu ayat. Kita khatam berapa kali? Kita khatam berpuluh-puluh kali mungkin kan? Tapi kita berani tak macam Sumayyah yang baru dengar satu ayat terus berani untuk mati demi agama? Sebab dia faham Rabbikal ladzi khalaq. Penciptamu yang menciptakan. Tuhan tak sambung tau. Tuhan tak sebut penciptamu yang menciptakan langit. Tak sebut. Dia sebut Rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa maksud besar ya? Menciptakan, kalau Tuhan sebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqas samawati wal ard. Orang fikir, oh jadi Allah tu dia mencipta langit dan bumi. Bintang orang lain kot. Dia fikir macam tu. Jadi itu manfaat, itu faedah Allah sebut alladzi khalaq tanpa sebut apa yang diciptakan. Tak sebut dulu. Biar umum. Jadi semua penjahat-penjahat Arab itu termasuk yang diciptakan Tuhan. Sebab Allah kata dia alladzi khalaq, dia menciptakan. Bila balik ke rumah, Tuhan dia suruh buat benda-benda yang merepek, suruh sembah batu berhala, dia dah berani, dia tak boleh sembah sebab pencipta tak bagi sembah. Dia sanggup tak untuk mati demi agama? Batu naik atas badan dia sanggup. Sebab berbaloi untuk sebuah pencipta, untuk zat penciptanya kan. Berfikir tak dia? Berfikir. Benda tu pun dapat dengan cara membaca saja. Tak dapat. So berubah tak akhlak orang yang sebelum ni penakut? Bila dengar Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dia terus berani tak? Dia terus berani. Sebab apa dia berani? Sebab dia berfikir. Berfikir tu sebenarnya yang mahal pada orang-orang yang menghafaz Al-Quran. Berfikir kan. Jadi sebenarnya ataupun hakikat sebenar-benarnya para penghafaz Al-Quran, dia memahami Al-Quran, dia memahami agama sampai dia berfikir, menjadikan dia dapat habuan tu. Habuan ni ialah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tak ada ketakutan, tak ada kesedihan. Takut yang sebelum ni Bilal bin Rabah ada pada tuan dia, berubah jadi berani pula. Sumayyah, keluarga Yasir berubah jadi berani kawan tu. Sebab apa? Sebab sekeping, sebutir kata-kata Tuhan pada ayat 1 surah Al-Alaq. Dah macam tu dah kan. Barangkali Yahya Sinwar dia ada perasaan yang sama kan. Berbaloi untuk mati demi Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat drone ni benda sangat kan. Dia tengok dia baling macam tu je. Kita kalau kita takut dah kan. Itulah benda yang meresap masuk dalam jiwa hati orang-orang yang beriman. Okay, jadi sebab tu Qardawi sebut pada bab ini akan ada perbezaan. Perbezaan yang lahir secara sendiri, bukan dibuat-buat orang-orang yang menghafaz Al-Quran. Al-Qurtubi berkata dalam bab apa yang seharusnya dilakukan penghafaz Al-Quran untuk mengadili dirinya sendiri dan dia tidak melalaikannya. Bahawa yang pertama-tama dia harus memurnikan pencarian Allah seperti yang sudah kami huraikan sebelum ini di atas, mengambil inisiatif sendiri untuk membaca Al-Quran pada siang dan malam ketika salat ataupun di luar salat agar tak lupa. Ini gesaan untuk orang yang baca Al-Quran. Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaan orang-orang yang baca Al-Quran seperti pemilik unta yang terikat tali. Kita dah baca hadis ni dulu kan. Yang jaga unta tu dia elok, unta tu pun ada elok dekat dia. Kalau unta tu dia tak jaga, dia biar pergi, maka dia bangun pun unta tu pun lah lagi. Macam tu ibaratnya orang yang hafaz Quran, dia menjaga hafazan dan menjaga akhlak seperti apa yang dia hafaz. Kalau dia tak jaga benda tu, dia cuai, akhlak pun ke mana, hafazan pun hilang. Seseorang penghafal Al-Quran harus sentiasa memuji Allah.
puji Allah, syukur nikmat, ingat Allah, tawakal kepada Allah, mohon pertolongan, bersandar kepada Allah. Ingat mati, mengingati mati dan mempersiapkan diri untuk mati. Dia bukan setakat ingat je mati. Hari ni semua ingat mati kan? Tapi bersiap tak untuk nak mati? Tak bersiap pun. Dia ingat je mati, tapi sebab tu sebut dua. Ingat mati dan persiapkan diri untuk mati. Sahabat Nabi tanya, bila hari kiamat? Tu maknanya ingat mati tak? Ingat. Tapi Nabi tanya pada dia balik, ma'atalaha. Apa persiapan kamu untuk menghadapinya? Itu penting. Bersiap penting. Ingat satu hal, bersiap untuk mati satu hal. Dia harus takut kepada dosa-dosanya, harap keampunan Allah, lebih banyak takut pada waktu sihat, kerana dia tidak tahu. Sebab apa sebut lebih banyak takut pada waktu sihat? Itu bukti bukti. Sebab orang ni kadang-kadang peribahasa dia dah terhantuk bau ternada kan. Jadi itu bukan bukti. Dia bukti seseorang tu bersyukur masa dia susah ke masa dia senang? Senang. Bukti syukur yang besar ialah tengok masa orang tu senang. Kalau dia bukti orang tu betul-betul praktik agama, tengok masa dia senang. Masa dia susah baru dia mengelabahkan, Allah nak kena jimat sikit ni. Tak, berjimat ni bukan tunggu masa susah. Masa dah tak ada air pun nak jimat. Masa tengah-tengah ada air pun dia dah praktik benda tu untuk berjimat. Jadi sebab dia sebut, dia lebih banyak takut pada Allah waktu dia sihat. Masa sihat tu ujian besar. Sebab dia tak tahu bagaimana akhir hidup dia. Lebih banyak berharap pada saat datangan ajal, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah bersabda, jangan sesekali salah seorang di antara kamu mati melainkan dia ada husnuzan kepada Allah. Sangka baik pada Allah ni pun satu ujian besar daripada Allah Ta'ala. Sangka baik kepada Allah. Benda tu susah nak diterima tau. Tapi ujian. Kita didik anak elok-elok kan. Baik-baik anak kita didik besar, dia jadi lain. Jadi pelik kadang-kadang, kelabu asap. Jadi pelik. Jadi kita nak sangka baik macam mana? Ya Allah, aku dah buat macam ni, macam tu. Kena ada sifat tu. Allah kadang-kadang Allah uji kita. Solat tu kadang-kadang ujian dia mudah bagi kita. Biasa pergi dah. Tapi ujian sabar dalam bab lain yang lebih susah. So Allah bagi kita satu ujian kesabaran sebab ujian solat itu mudah. Ujian sabar lebih susah kan? Jadi ujian sabar yang kita akan bincang kejap lagi ayat tentang ujian ciri orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa ni pattern Quran dia tak sebut orang yang solat. Kan? Ciri-ciri takwa ni ialah orang yang antaranya orang yang sabar. Bukan orang yang solat ni orang yang soleh lah. Tapi orang yang bertakwa ini antara ciri besar ialah istiqamah dan juga solat. Dan juga sabar. Jadi nak lahirkan husnuzan kepada Allah ni benda yang besar, ujian dia. Besar. Nak kena mujahadah diri sendiri, nak lahirkan sifat sabar. Berbaik sangka pada Allah tu penting. Sebab Nabi sebut Allah sebut dalam hadis kursi, Nabi sebut sesungguhnya aku ma'adhanna 'abdi bi, bersama dengan sangkaan hamba-hamba aku. Kalau hamba aku sangka aku bukan, sangka aku jahat, aku akan bagi kejahatan betul aku akan bagi pada dia. So, bersangka baik pada Allah. Anak kita jadi tak elok pun, Allah, akulah hikmah semua ni. Tanya kepada Allah, dengan Allah, berilah aku hikmah atas semua perkara ini. Tanya balik kepada Allah Ta'ala. Allah tahu apa yang dia sedang buat. Dia tak soleh sekarang mungkin, dia soleh akan datang untuk manfaat kita mungkin kan. Seorang penghafal Al-Quran harus tahu orang sezamannya. Dia tahu kedudukan orang sezamannya, bermaksud dia tahu latar belakang zaman dia tu beza dengan orang zaman dulu. So macam mana orang zaman dia kena tahu. Waspada dengan nafsu dia, berusaha meningkatkan ikhlas jiwa dengan keselamatan, berusaha untuk menghidupi diri sendiri menurut kemampuan dia. Dia harus mementingkan wara' dalam agama, menonjolkan takwa kepada Allah dan merasakan pengawasannya tentang apa yang diperintahkan dan dilarangnya. Okey, cuba tengok perbezaan apa orang menghafal Quran dan manusia kan. Kata Ibnu Mas'ud, penghafaz Al-Quran dia harus sedar waktu malamnya ketika semua orang tidur. Beza tak? Waktu malam semua orang tidur, tapi penghafaz Quran buat apa? Itu beza tadi saya sebut. Dia mesti ada perbezaan yang ikhlas lahir daripada penghafal Quran. Orang semua tidur tapi dia kurang sikit tidur, dia tidur juga tapi kurang sikit tidur. Dan dia juga menyedari waktu siangnya ketika manusia terjaga.
Orang kalau berjaga je, pergi kerja, berempas pulas cari dunia apa semua, penghafaz Quran, dia automatik dia berbeza daripada orang. Cara dia cari dunia tu beza. Beza, kan? Okey. Tangisan dia ketika manusia, dia masa orang semua gelak ketawa, senyum-senyum happy-happy, dia happy juga, senyum juga. Beza dengan orang. Dia lebih banyak menangis ke banyak ketawa dalam hidup dia? Banyak menangis. Dia sedar diam dia tu ketika manusia mengobrol. Mengobrol ni bercakap-cakap, sembang, kan? Maknanya dia banyak diam berbanding orang lain banyak bercakap. Jadi orang lain semua menyedari kerendahan diri ketika manusia bangga diri. Orang semua berlagak, sombong, tunjulkan diri masing-masing. Dia rendah diri je dia. Kadang kebaikan tu orang tak tahu dia buat kebaikan tu. Tapi dia buat kebaikan tu. Menyedari duka ketika manusia gembira. Semua orang gembira, happy-happy, dia sedar akan kedukaan tu. So pandangan ni penting nak menerjemahkan maksud tajuk ini, perbezaan antara orang yang menghafaz Quran dengan orang yang tidak menghafaz Al-Quran ataupun tidak memahami Al-Quran. Beza setiap malam dia macam mana, siang dia macam mana, tidur dia macam mana, ketawa dia macam mana, kan? Tangisan dia, orang semua tengah suka dia macam, semua berbeza. Abdullah bin Amr berkata tidak semestinya penghafaz Al-Quran mengobrol, bersembang-sembang dengan orang yang suka bersembang. Tidak semestinya maksudnya apa? Tidak patut penghafal Quran tu bersembang macam orang lain bersembang. Sampai dia jadi bodoh bersama orang yang bodoh. Tapi sepatutnya dia harus memaafkan dan lapang dada kerana hak Al-Quran, sebab dalam dirinya ada kalam Allah. Dia ada satu istilah tau yang kita semua boleh letak dalam bab ini, kan. Benda-benda yang bersembang-sembang ni benda haram ke? Tak haram, kan. Tapi bagi penghafaz Al-Quran, bagi orang-orang tertentu, dia ada satu istilah yang fuqaha letak, hasanatul abrar wa sayyiatul muqarrabin. Istilah tu istilah kesufian tu, saya suka pinjam istilah tu. Maknanya ialah macam ni. Hasanatul abrar, benda orang-orang yang biasa bagi mereka hasanat, mereka boleh buat. Contoh duduk kat kedai kopi lama-lama, sembang-sembang orang, kan, main dah maji, haram tak? Tak haram lah, kalau buang masa lah haram, kan. Tapi kalau setakat duduk, order teh tarik, sembang dia buang orang, benda tu tak haram, boleh buat. Tapi dia sebenarnya sayyiatul muqarrabin, bagi orang-orang yang tertentu benda tu buruk. Ataupun kata ahli-ahli sufi, benda tu haram dibuat. Benda biasa orang buat, contohnya pukul 12 malam memain futsal. Boleh tak? Tak haram, boleh main. Efek jantung tak efek jantung tu nombor 2 lah, tapi boleh main tak? Boleh main. Tapi bagi penghafaz Quran, kan, tengah-tengah malam ni, walaupun benda tu tak salah, tapi apa penghafaz Quran buat tengah malam? Tengah malam tidurlah bangun awal, kan. So beza tak? Berbeza. Pakaian dia berbeza, cara bercakap dia, setakat nak bercakap, buat-buat lawak, bahan-bahan orang, kan. Benda tu tak haram, orang suka, orang gelak, boleh gelak. Tapi bagi dia lain hukum dia bagi orang yang hafaz Al-Quran. Sebab Quran tu dalam jantung hati dia, kan. Setiap yang dicakap tu ada nilai, akhlak dia ada nilai, berbeza. Walaupun orang lain buat tak salah, tak haram pun, tapi bagi dia lagi dia tak bagi untuk diri dia buat. Itu berbeza. Itu yang disebut tak patut penghafaz Quran berbual bersama-sama dengan orang yang suka berbual. Padahal berbual tu tak salah pun, berbual boleh berbual, kan. Dia tak patut jadi bodoh bersama orang yang bodoh. Perumpamaan yang Qardawi buat kat sini. Dan dia harus menghindarkan diri daripada jalan-jalan syubhat, sedikit tertawa dia, dan banyak dan dia bercakap dalam majlis Al-Quran atau lain-lain dalam hal-hal yang tidak ada faedah. Lebih banyak menjaga kehormatan dirinya dan bersikap lemah lembut. Sikap tawaduk kepada orang-orang miskin. Orang yang hafaz Quran, dia orang miskin tu yang dia sedekahkan, dia rasa tak lebih mulia dia berbanding orang miskin. Dia tawaduk kepada orang-orang yang miskin. Bermaksud orang miskin kalau terima sedekah dia, orang miskin jumpa pada dia, orang miskin tak rasa yang dia ni level bawah daripada kawan ni. Dia tak rasa. Dia rasa bahagia, dia rasa macam sama taraf. Boleh tak kita buat macam tu? Jumpa orang miskin, kan, sama taraf. Rasa orang tu selesa. Tak rasa macam kita ni datang untuk nak peli dia, kehidupan dia, tak ada. Dia tak rasa macam kita nak kata
sian kau tak ada rumah besar macam kami, tak ada macam tu. Dia datang dalam keadaan orang miskin tak rasa perbezaan darjat. Susah nak buat benda tu kan, tapi berlaku pada zaman sahabat Nabi, orang kaya pun keluar rumah sebab lapar, cik makan. Macam Nabi dengan Abu Bakar dan Umar pernah keluar rumah sebab lapar. Padahal orang kaya. Jadi mereka tak ada perbezaan atas perkara tu dengan orang-orang yang miskin. Sebab apa nak bagi tu? Sebab sikap tawaduk dia. Dia menghindari sikap takabur dan juga ujub. Menghindari dunia dan juga para pemuja-pemujanya jika khawatir akan mendatangkan fitnah terhadap diri dia. Dia tinggalkan perdebatan tak ada faedah dia tinggalkan, dan kesombongan pun dia tinggalkan. Sikap lemah lembut dan memperhatikan adab. Perdebatan yang tak ada manfaat, tak ada faedah, tinggalkan. Perdebatan ni biar ahli-ahli ilmu je lah yang duk tengok perdebatan kan. Orang kita semua tak payah tengok, tak apa berdebat ni kan. Kita bukan faham pun. Tak faham. Saya lebih suka kalau debat-debat ilmiah ni buatlah bahasa Arab je, supaya orang awam tak payah ambil tahu. Buat dalam bahasa Arab je debat tu kan. Tapi sampai ni saya ingat tak ada orang buat pun. Debat ni buat dalam bahasa Arab supaya orang awam tak payah dengar, tak payah tahu. Nanti dia tengok kita bergaduh padahal kita tahu nampak macam mana kan. Yang lagi pelik debat-debat ni, lepas dah habis debat tu kan, dia potong-potong video di sini kawan tu, ni sini kawan ni. Dia potong-potong, memang jahat saya ingat. Siapa pun yang buat memang jahat. Bukanlah jahat apa, tapi pada saya dia menyanggahi adab lah. Dia potong bab yang orang tu kena malu sikit, dia potong bab tu 4 minit bagi orang tengok. Dia dimalukan dengan apa ni? Tak payah. Lepas tu kawan tu tengok dia kena malukan, dia buat potong video balik, dia malukan kawan tu balik. Sebenarnya dia yang malu. Dia nak habis. Tak patutlah ahli ilmu macam ni. Semua bukan ahli ilmu lah saya rasa. Tapi tak apalah, dia dah berlaku dah perdebatan dan sebagainya, sebab dia akan menerbitkan kesombongan. Dia sebab tu kadang-kadang benda yang dah selesai, yang pokok selesaikan, dah ada kitab kan, baca lah, tak ada berdebat lah. Kitab dah ada dah kan. Asy'ariyah punya kitab dah ada, Salafiyah punya kitab pun dah ada. Yang Asy'ariyah nak tahu tentang Salafiyah, baca yang Salafi. Yang Salafi nak tahu tentang Asy'ariyah, baca Asy'ariyah. Baca, amati sendiri, beramal lah. Nak beramal tak beramal, terpulang. Selesai kot kan, tak payah nak berdebat pun tak apa. Tapi kita hormati perdebatan, apa-apa yang buat kita hormati, sebab mungkin ada manfaat ilmu daripada orang-orang yang faham, tak apa. Cuma saya kadang-kadang tengok lepas dah berdebat tu, tengok tak bagus kita potong-potong video tu kan. Kadang-kadang menjadikan orang makin gaduh kan. Bukan orang masuk Islam pun ada, orang Islam pun tak ada. Okey, jadi demikianlah perkara-perkara yang agama nak ajar. Wajipan menjadi orang-orang yang berfikir bila mana kita menghafaz dan juga mengamalkan Quran. Okey, kita sambung kita punya pengajian tafsir. Pada surah Al-Baqarah ayat 103. Pada kelas kita yang lepas kita bincang tentang satu bab yang mana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan sepotong ayat mengenai misi-misi besar syaitan dalam menghasut manusia. Dan hasutan itu berbentuk hasutan dalam bentuk sihir. Dan sihir ini pula dia bukan setakat mengacau. Sihir ini dia mempengaruhi gaya fikir kita sampai kita rasa tak seronok nak hidup bersama, rumah tangga pun hancur, pecah berderai kerana dah termakan sihir-sihir yang syaitan ajarkan kepada manusia. Itu ayat yang lepas, ayat tu dia agak panjang, wa tabau ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Sehingga akhir ayat 102. Okey, hari ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada kita semua dan juga terutama kepada orang-orang Yahudi lah. Ayat ni kan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut walaupun dia kelihatan kumpulan sasaran dia ialah Bani Israel, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap mengumumkannya kepada semua orang agar bukan setakat Bani Israel sahaja yang dilihat sebagai kumpulan sasaran. Quran sentiasa macam tu. Dia banyak ayat yang fokus pada kumpulan sasaran, tapi Quran diumumkan supaya orang-orang lain juga mendapat peringatan yang sama. So tak ada orang yang boleh terlepas daripada disasarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ayat 103 103 daripada surah Al-Baqarah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada? Dia terbalik ayat ni. Dapat ada slide baru tak? Yang ni yang salah, yang terbalik. Yang dapat tu yang betul. Tu yang betul. Ini terbalik, tengok ni. Khairun law kanu ya'maluna Allahi walau annahum. Kita balik. Yang slide tu yang betul. Yang saya dah betulkan. Okey, jadi tengok yang ni lah, tengok yang ni je. Tengok yang ni. Yang tengok yang ayat atas ni. Ayat atas ni dia terbalik. Dia mula dengan tu, dengan walau annahum amanu wattaqau lamasubatin khairun min indillah. Lau kanu ya'lamun. Terbalik macam tu. Okey, tengok nota dia je. Walau annahum amanu wattaqau. Okey, sekarang ni Yahudi dah terpengaruh dengan syaitan, dah main sihir, dah buat macam-macam jenayah. Jadi azab besar untuk mereka sebab mereka dah merujuk sihir-sihir syaitan. Kerana azab itu Allah kata ni walau ni bahasa Melayu kan. Bukan bahasa Arab, dia orang dah buat di bahasa Melayu kan, walau kan. Walaupun pun dia bahasa Melayu, walau tu bahasa Arab. Walau annahum amanu wattaqau. Jika mereka ni merujuk kepada Yahudi, Bani Israel. Amanu wattaqau, kalau mereka beriman dan bertakwa. Dalam Al-Quran, perkataan iman dengan takwa kalau disebut berasingan, dia maksud dia sama Maksud dia sama. Iman dengan takwa itu kalau disebut perkataan dia asing-asing. Contoh Allah kata uiddat lil muttaqin, ganjaran besar ataupun janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Maksudnya bertakwa maksudnya apa? Maksudnya ialah beriman, sama. Tapi kalau sebut sekali dalam satu perkataan ada iman ada takwa, maksud dia berbeza. Berbeza-beza. Iman maksud lain, takwa maksud lain. Lepas ni kalau jumpa ayat bertakwa dalam Quran, kalau tak ada iman selepas tu dalam ayat yang sama, maknanya bertakwa dengan iman tu sama. Tapi kalau macam ni, walau annahum amanu wattaqau, okey, iman maksud lain, takwa maksud lain. So apa maksud iman dalam ayat ni? Beriman pada ayat ni maksudnya ialah percaya dengan perkara ghaib ataupun rukun-rukun iman, kan? Rukun-rukun iman kan banyak refer pada perkara-perkara ghaib kan. Rukun iman percaya Allah, percaya malaikat kan. Bertakwa pula dia merujuk kepada amalan yang soleh. Bukti bagi seseorang untuk beriman ialah nampak dengan amalan yang soleh. Okey, jadi dalam ayat ni maksud besar dia ialah jika dan kalaulah mereka itu beriman dengan perkara ghaib dalam hati mereka dan beramal dengan amal yang soleh, dengan perbuatan mereka seperti salat, zakat, puasa, haji, umrah. Macam tu maksudnya. Kan? Lamasubatin min indillah. Lamasubatin khairum min indillah. Okey, jadi kita dapati pada ayat ini, saya tulis dalam nota ni, maksud beriman ialah yakin percaya dengan hati atas perkara ghaib dan rukun-rukun iman. Dan bertakwa ni pula maksudnya ialah yakin yang diterjemahkan dengan amal yang saleh. Itu maksud iman dan juga takwa dalam ayat ni. Lamasubatum min indillah khair. Bila dah beriman dengan bertakwa, kesannya ialah pahala dari sisi Allah itu lebih baik. Okey. Orang yang beriman dan bertakwa, dia yakin tak? Dia pasti yakin pahala di sisi Allah tu lebih baik berbanding habuan-habuan dunia yang ada. Okey, nak tengok function ayat ni kan, kena tengok surah apa tu? Tengok surah Al-Qasas ayat 79 dan 80. Al-Qasas ayat 79 dan 80. Cuba tengok Al-Qasas ayat 79 dan 80. Ni ayat tentang, dulu saya pernah sebut tentang Qarun datang kepada kaum dia dengan harta yang banyak kan. Lepas tu ada orang yang tak beriman, dia sebut sesuatu, dia nampak harta Qarun yang banyak. Dan apakah bidasan orang beriman masa nampak harta Qarun tu? Cuba tengok ayat tu.
Ayat 79, 80. Muka surat 395. Ayat 79 dan juga 80. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya. Bila Firaun datang kepada kaum dia dengan perhiasan dunia yang banyak, maksudnya harta benda dunia yang banyak, berkatalah satu orang Bani Israel ni yang cintakan kehidupan dunia, dia kata apa? Ya laitalana mislama utiya Qarun. Dia kata alangkah baiknya kalau kita semua jadi macam Qarun tu. Innahu ladzu hazzin azim. Sesungguhnya Qarun tu dikurniakan harta-harta yang azim, yang agung, yang besar kan. Itu cakap orang yang apa? Yang cintakan dunia. Tapi orang yang beriman, yang ada ilmu, yang berakal, apa dia kata? Wa qala alladziina utul ilma. Berkata orang-orang yang berilmu. Dia kata wailakum, celaka kamu. Sawabullahi khairul liman amana wa amila salihah. Dia kata pahala di sisi Allah lebih baik dan beramal soleh lebih baik. Wala yulaqaha illa sabirun. Dia kata apa? Dia kata pahala di sisi Allah lebih baik. Tengok ni, ayat ni kan. Ayat ni bagi tahu kalau mereka beriman dan bertakwa, pastilah mereka akan rasa pahala daripada Allah lebih baik tak? Lebih baik lah. Dia tak kata harta benda tu baik. Dia kata pahala daripada Allah lebih baik. Macam juga satu orang Bani Israel dalam dia ada dua orang Bani Israel. Satu yang kufur, satu yang beriman. Yang beriman tu dia hamun kawan dia yang kufur tadi, dia kata wailakum kan. Dia kata celaka kamu, dia kata. Dan dia sebut pahala di sisi Allah lebih baik. Kalau kita nampak ayat tu berfungsi dekat sini, Allah kata lau kanu ya'lamun. Lau kanu ya'lamun bermaksud kalau kamu jadi orang-orang yang berilmu. Sebab tu Allah kata dalam ayat yang kita tengah baca ni, yang dalam surah Al-Qasas tu, Allah kata alladzina utul ilma. Hanya orang yang diberikan kurniaan ilmu je boleh bezakan mana lagi baik, harta benda dunia kan dengan pahala Allah yang tak nampak. Jadi orang beriman dia nampak pahala yang tak nampak tu, dia nampak itu lebih baik berbanding harta-harta dunia yang zahir, yang kelihatan depan mata. So ayat ini dia adalah syarah besar pada ayat ini. Dia ada gitu perkataan tu. La masubatin, ada perkataan saubun kan. Wa law kanu ya'lamun. Ya'lamun ni ada perkataan utul ilma. Dia ada perkataan tu. Jadi ayat ini syarah besar dia ada pada cerita semasa Qarun datang dengan dia punya harta. Datang dengan harta dia, satu orang yang kufur, dia kata alangkah baik kalau kita jadi macam ni. Tapi orang yang berilmu, dia boleh bezakan, dia kata celaka kamu kan. Hari ni kalau ada orang puji harta benda dunia, contoh kan, cantiklah rumah dia bang. Apa kita nak cakap pada orang macam ni? Nak jawab apa pada orang macam ni? Contohlah, dia kata, yang cantiklah rumah dia yang, abang nak rumah macam ni lah. Apa nak kata pada orang macam ni? Abang, pahala Allah lebih baik daripada rumah ni. Yang cakap celaka tu nanti dia marah pula kan. Sebab dalam ayat ni orang beriman cakap celaka, dia kata wailakum. Dia hamun orang tu kan. Bila mana orang tu puji dunia, dia hamun kawan tu. Jadi kita hari ni kalau ada sikap macam tu, rasa terliur dengan benda-benda dunia ni, kita ada satu perasaan, satu jiwa, sikap kita macam Bani Israel. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat ini nak ajar kita orang beriman supaya boleh jadikan iman dan juga takwa kita sebagai benda yang lebih baik. Tetapi macam mana cara nak nampak pahala lebih baik? Tak semua orang nampak, melainkan orang-orang yang berilmu, yang mengetahui. Tak semua orang boleh rasa perasaan itu, melainkan orang yang berilmu dan orang-orang yang mengetahui. Dia perkataan itu lau kanu ya'lamun kan. Perkataan itu sebenarnya dia memberikan makna yang besar. Dalam Quran, contoh Allah kata laqad mannallahu ala
Allah kata telah pun aku anugerahkan Rasul pada orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman hari ini kan, orang Islam hari ini, dia rasa tak Rasul ni anugerah yang mengembirakan? Dia rasa tak? Kenapa tak rasa? Jawapan daripada ayat tu. Jawapan ni ialah Allah kata ilal ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau kamu tak rasa Rasul itu ialah al-man, anugerah, maksud apa? Maksudnya ialah kita bukan orang beriman pun. Tu maksud dia. Sebab tu Allah kata ilal ladzina amanu, bukan ilal ladzi, bukan ilal ladzina, bukan ilal muslimin. Allah kata amanu. Orang-orang yang beriman. Jadi orang yang tak rasa Rasul itu ialah anugerah, dia sebenarnya bukan orang beriman pun. Jawapan. Okey, so pada ayat ini Allah nak bagi tahu sepatutnya mereka rasa iman dan juga bertakwa, rasa percaya dengan benda-benda yang gaib dan juga beramal soleh ini, benda ni lebih baik, pahala daripada Allah lebih baik di sisi mereka. Apa penting perkataan min indillah? Apa penting perkataan tu? Min indillah. Allah kata pahala di sisi Allah. Lamathu batum min indillah. Pahala Allah sebut min indillah. Adakah pahala daripada orang lain bagi? Ada? Tak ada kan? Memang apa perlu lagi perkataan min indillah tu? Perkataan min indillah tu still ada. Nah, apa pentingnya? Sedangkan pahala tak ada orang boleh bagi pahala. Memang Allah je bagi pahala. Kenapa Allah sebut lagi min indillah? Sebab keinginan manusia ni kalau sebut lamathu batin sahaja kan, akan dapat pahala tanpa sebut daripada Allah. Dia macam Allah sebenarnya nak raikan manusia punya cara fikir. Kenapa kita suka tanya pada orang, dah kerja dah? Dah kerja dah. Kerja mana? Apa penting perkataan kerja mana tu? Kerja kat mana? Apa penting perkataan tu? Nak tengok contoh dapat hadiah kan? Oh, dapat hadiah, siapa bagi? Apa penting siapa yang bagi? Kalau yang bagi itu jiran sebelah rumah dia yang sama macam dia kan. So kita tahulah dia bagi hadiah mungkin kasut sukan je kot kan. Kita nak tanya pada orang siapa yang bagi. Siapa yang bagi sebab apa nak tahu. Kalau yang bagi tu datuk sekian-sekian, mesti hadiah tu bernilai. Kerja mana? Dah kerja dah? Dah kerja dah. Kerja mana? Apa penting kerja mana tu? Kalau company tu company Petronas, oil and gas, dia rasa macam anak dia kerja Petronas. Gaji besar kan? Itu pentingnya min indillah. Pahala di sisi Allah. Sebab kalaulah yang bagi tu Allah, sebenarnya dah tahu dah pahala memang Allah yang bagi, tapi Allah letakkan min indillah, nak raikan cara otak manusia fikir. Benda tu pasti akan hebat kalau anugerah daripada Allah. Pasti akan hebat. Maka Allah sebut min indillah. Perkataan yang tak payah ada pun tak apa, tapi dah boleh faham tak? Tapi Allah adakan juga sebab nak bagi tahu betapa besar anugerah tu. Semua benda yang disandar pada Allah akan jadi mulia kan? Okey. Jadi kita melihat apa? Kita melihat bahawa kelebihan Allah besar lagi berbanding lamathu batin tu. Berada di sisi Allah lebih penting. Okey, maka rugilah orang-orang yang dah mengambil sihir sebagai jalan untuk dia hidup, sebab sebenarnya pahala di sisi Allah, amal soleh lebih penting. So antara pengajaran ayat ni ialah iman dan takwa. Yang tadi iman dan takwa di satu ayat memiliki maksud yang berbeza. Namun jika disebut berasingan, dia akan memberikan maksud yang sama. Okey, pahala di sisi Allah menyamai gaji yang seringkali manusia ingin dekat dunia. Maka Allah menyuruh kita melihat dari siapa datangnya pahala itu, dan bezakanlah pahala dari sisi Allah dengan gaji dari sisi manusia. Dia dapat gaji, dia dapat pahala kan. Tapi sebab gaji tu nampak dengan mata kasar, pahala tak nampak. Sebab tu kita tak dapat nak rasai perbezaan tu. Dan ayat ni juga menyatakan bahawa jahil ialah punca manusia menolak iman dan takwa. Lau kanu ya'lamun ni, kalau kamu mengetahui ini bermaksud mengetahui ataupun jadi orang yang berilmu ialah asas kepada nak merasai berbaloinya iman dan juga takwa. Kalau orang tu jahil, memang dia tak rasa apa-apa, sampai ke sudah dia tak akan buat apa-apa. Okey, so jangan sekat kegiatan ilmu, jangan jadi orang-orang yang tak berilmu. Seterusnya, ayat seterusnya.
Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Okay, yang ni Allah mulakan satu chapter yang baru. Wahai orang-orang yang beriman. Okay, Allah ceritakan kemungkaran orang-orang Yahudi dengan cara belajar sihir. Sekarang Allah pesan pada orang beriman, jangan berakhlak macam mereka. Jangan berakhlak macam mereka. Seperti mana mereka telah belajar sihir dan menyembah syaitan. Orang beriman jangan ambil apa pun daripada mereka, terutamanya dalam bab akhlak. Jadi sekarang ni Allah nak bagi tahu pada ayat ni kan, bukan setakat jangan ikut mereka pergi main sihir syaitan. Itu yang besar. Yang kecil macam ni pun jangan buat. Ada kaitan besar ayat ni. Walaupun Allah mulakan satu perenggan yang baru, tapi kaitan ni ialah sebesar-besar benda tu jangan buat. Jangan ikut mereka. Sekecil-kecil macam ni pun jangan ikut juga. Okey, apa benda tu? Allah panggil, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang ni, ayat ni dia dah fokus pada orang-orang yang beriman. Apa benda-benda kecil yang kita kena jauhi? Yang sihir syaitan tu benda besar kan? Memang kita jauh lah. Tapi yang kecil-kecil ni pun jangan ikut. Apa Allah cakap? Okey, orang-orang yang beriman macam biasa bila Allah panggil orang beriman, lepas tu mesti ada suruhan ataupun larangan. Nampak tak? Dia ada kaitan. Mana-mana ayat yang panggil orang beriman, lepas ayat tu mesti ada satu suruhan untuk buat ataupun suruhan untuk meninggalkan suatu perkara. Kalau kita cari ayat ya ayyuhallazina amanu dalam Quran, tengok lepas tu apa? Kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumul qisas kan. Wahai orang beriman. Banyak kan ayat ni kan? Kita akan dapati selepas tu ada suruhan untuk melakukan satu perkara atau meninggalkan suatu perkara. Dan dia juga merujuk pada iman tu bukan bercakap, iman tu ialah buat suatu perkara. Okey. Ayat ini Allah sebut wahai orang yang beriman la taqulu ra'ina. Jangan sebut perkataan ra'ina. Ra'ina. Yang ni ayat yang Yahudi suka buat. Contoh-contoh lain dalam sejarah Nabi dulu Yahudi kan, dia dalam Quran yang kita dah sebut sebelum ni, Yahudi dia suka main-main istilah ni supaya orang dengar lain, padahal dia nak cakap lain. Contoh macam sebelum ni, Yahudi Nabi Allah Musa pernah suruh mereka sebut hittatun naghfir lakum khatayakum kan. Wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Bila Nabi Allah Musa minta mereka masuk ke Al-Aqsa dengan menyebut dalam keadaan sujada, dalam keadaan sujada wa qulu hittah, masa nak masuk tu sebut Allah ampunkanlah kami ni. Perkataan ni ialah hittah. Dalam bahasa Hebrew ni maksud dia ialah ampunkan kami. Hittah. Tapi Yahudi dia sebut apa? Dia sebut hintah. Hintah ni maksudnya gandum. Nak tepung, nak makan. Itu kan. Dia sebut macam ni sebab dia nak menyanggahi Nabi Allah Musa, tapi dia takut. Oleh yang demikian dia sebutlah macam tu supaya nak mengingkari perbuatan ni. Dia nak disombong-sombong, tak nak cakap betul. Dia sebut macam tu. Dalam sejarah yang lain, mereka pernah sebut kat Nabi SAW semasa bagi salam kat rumah Nabi, disebut apa? Assalamualaikum kan, disebut assalamualaikum. Assalamualaikum maksudnya apa? Celakalah kamu. Lepas tu Nabi jawab waalaikum saja dan ke atas kamu, macam tu saja. Dengar macam assalamualaikum kan? Hakikatnya dia sebut assalamualaikum. Okey. Dalam ayat ni mereka perangai sama. Dia kata apa? Sampai Allah sebut pada orang beriman jangan sebut ra'ina. Ra'ina ni maksudnya hargailah kami, raikanlah kami, hormatilah kami. Dia suruh Rasul hormati dia, raikan dia, layan dia elok. Dia pula perintahkan Rasul macam tu. Tapi Allah suruh repair, ayat tu tak elok. Patutnya ialah unzurna Rasulullah, tolonglah kami. Unzurna maksudnya Rasulullah, bantulah kami. Unzurna lebih elok daripada ra'ina. So ayat ni tak boleh guna ayat ni. Allah tak bagi, Allah suruh guna tu unzurna wasma'u. Unzurna. Yang boleh ialah
unzurna. Rasulullah, bantulah kami, tolonglah kami. Dan lepas minta tolong tu, minta tolong Nabi bagikan petunjuk hidayah yang Allah punya milik hidayah tu, wasma'u. Wasma'u, inilah dah minta tolong kan? Nak kena buat apa? Dengar betul. Wasma'u. Maka Allah suruh wasma'u pada ayat ini. Okey. Jadi pada ayat ini, hujung tu Allah kata walil kafirin azabun alim. Bagi orang-orang yang kufur, azab yang pedih. Jadi apa hukum mencela Nabi ataupun tak menghormati Nabi dengan perkataan ni? Apa hukum dia? Hukum dia kufur. Hukum dia kufur. Sebab hujung tu Allah kata apa? Walil kafirin azabun alim. Bagi orang-orang yang kufur, azab yang pedih. Jadi hukum mencela Nabi dengan perkataan ra'ina, wahai Rasulullah, ni hormati sikit kami, ra'ikan kami, ra'ina tera'ikanlah kami. Dia seolah-olah perintahkan Nabi untuk buat satu perkara dengan cara yang biadab. Apa hukum dia? Kufur, kufur. Dalam Al-Quran, kalau kita tengok surah Al-Hujurat ayat 1 dengan 2, cuba tengok surah Al-Hujurat ayat 1 dengan 2, yang tu lebih jelas. Allah berikan contoh lagi. Surah Al-Hujurat ayat 1 dengan 2. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadillah wa rusulih wattaqullaha innallaha samii'un 'alim. Ayat kedua, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahli ba'dikum li ba'd. Ini surah Al-Hujurat. Allah sebut ya, ayat kedua, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu min qaul wala tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum bi ba'd. Kesan dia tu Allah kata antahbata. Ini besar kan? Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. La tash'urun. Ini surah Al-Hujurat ayat 2. Al-Hujurat ayat 2. Allah kata apa dalam ayat ni? Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum. Jangan angkat suara kamu. Jangan tinggi suara pun jangan dengan Nabi. Jangan tinggi, la tarfa'u, jangan tinggi suara dengan Nabi. Apatah lagi itu? Rasulullah, ra'ikanlah kami. Perintah macam tu pula. Ni Allah kata jangan tinggi suara. Kesan tinggi suara tu ialah apa? Ni wala tajharu, jangan jaharkan pula. Panggil Nabi itu dengan panggilan yang keras. Ya Muhammad. Macam tu panggil kan? Macam orang-orang Arab Badawi panggil. Ayat yang ni dia tegur sahabat. Yang bawah ni dia tegur sahabat yang Arab Badawi. Arab Badawi dipanggil Nabi Muhammad apa? Ya Muhammad dia panggil. Ya Muhammad. Macam tu dia panggil. Yang ni Allah tegur orang beriman, para sahabat Nabi yang panggil Rasulullah, ya Rasul, tinggi suara kat Nabi. Kalau tanya pun suara tinggi. Allah kata jangan cakap macam tu kat Nabi. Walaupun benda nampak kecil, tapi kesan dia apa? Ni, kesan dia antahbata a'malukum. Allah akan hapuskan amal kamu. A'malukum. Jadi kalau benda nampak kecil tapi kesan dia tu besar, Allah hapuskan amal-amal ibadah kita. Maksud sebenarnya dosa kecil ke dosa-dosa yang besar? Dosa besar sebenarnya. Kan Yahudi ajar sebut ra'ina. Allah buat contoh-contoh yang lain yang macam ni pun Allah larang. Okey, manfaat besar ayat ni ialah kalau adab dalam pergaulan tak dijaga dengan Rasul ataupun dengan orang-orang beriman yang lain,
Apa jadi pada kita? Jaga-jaga kan. Adab kita dengan orang beriman termasuklah dalam ayat ni kan. Wahai orang beriman, dengan Nabi Allah tak bagi cakap macam tu. Okey, cuba tengok pula surah surah Al-Ahzab ayat 57 dengan 58. Sorry, 58 59 surah Al-Ahzab. So banyak lagi surah-surah lain kita nak tadabbur ni. Ni contoh yang saya nak buat ni, contoh yang ahli tafsir bagikan untuk tengok contoh-contoh yang banyak dalam Quran. Allah larang kita mencela Rasul dan mencela orang beriman pun tak boleh. Surah Al-Ahzab ayat 58 dengan 59. Al-Ahzab surah ke-33. Surah ke-33. Walladzina yu'zunal mu'minin. Yu'zunal mu'minin wal mu'minat. Maktasabu faqadih tamadu buhtanan wa ithman mubina. Buhtanan wa ithman mubina. Okey. Ni ayat 58 ni 58. Surah Al-Ahzab. Atas ayat 57 atas ayat ni Allah terlebih dahulu warning kepada orang agar jangan cela Nabi. Innal ladzina ya'zunallaha wa rasulihi. Innal ladzina yu'zunallaha wa rasulihi. Wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah. Okey, sebelum Allah nak bagi teguran pada orang-orang yang beriman agar jangan mencela orang beriman, Allah tegur dulu orang beriman supaya ni innalladzi, sesungguhnya orang-orang yang yu'zuna ni menyakiti Allah wa rasulahu dan rasul-rasulnya. Menyakiti Allah dan rasul-rasulnya bermaksud cakap kasar dengan Allah dan juga cakap kasar dengan Allah ataupun dengan rasul lah. Tak beradab masa minta doa kepada Allah kan. Ya Allah, kalau minta 10 kali yang ni, bagilah. Oh, apa cakap macam tu kan? Ada orang macam tu. Ataupun kan dia doa pada Allah, dia aminkan doa orang dia macam ni, Rabbana rabbana, dia letak tangan atas lutut macam seolah-olah Allah nak bagi kita bagi tak apa, macam tu kan. Ini orang-orang yang yu'zunallah, yang dia tak beradab. Kalau nak minta betul-betul. Kalau tak nak minta, tak payah minta. Sama ada maksudnya ialah yang memperlekehkan permintaan kepada Allah. Nak aminkan doa pun dia amin macam tu. Doa letak tangan atas lutut macam tu. Sila letak tangan atas lutut macam tu kan. Dia yu'zunallah. Ataupun dengan Rasulullah pun dia tak beradab. Allah kata la'anahumullah fid dunya wal akhirah. Dunia dengan akhirat dia akan dilaknat. So benda ni besar. Lepas tu baru Allah tegur orang beriman. Ni walladzina yu'zunal dan orang-orang yang menyakitkan pula hati orang-orang beriman. Jaga Dan juga orang beriman lelaki juga orang beriman perempuan. Sebab apa beza dua-dua ni? Lelaki dengan perempuan. Sebab apa beza? Dia bukti bahawa agama tak pilih kaum. Lelaki perempuan benda ni sama. Bukan setakat orang perempuan suka mengumpat tau. Orang lelaki suka mengumpat tak? Suka. Agama tak pernah beza kan? Jadi jangan sebut kata asal mengumpat je orang perempuan je kena kan? Tak. Yu'zuna menyakiti hati orang lelaki ataupun hati orang perempuan, mukminat. Maktasabu, benda yang dia tak buat pun faqadih tamalu. Kita hamun dia, sakitkan hati dia kan, benda yang dia tak buat. Orang dengar, orang gelak. Kita yang kena ni kita rasa macam dihina kan. Contohnya tengah-tengah kelas dia kata ni semua bodoh ni semua orang ni, dia kata orang tu bodoh kan. Kita dengar kita gelak orang kena bodoh. Orang yang kena bodoh tu dia suka tak?
Dia tak suka. So ini menyanggahi akhlak agama ni. Jangan suka bodoh-bodoh. Nak ceramah lah. Jangan nak bodoh-bodoh orang kan. Jadi agama dia sebut orang-orang yang menyakiti hati orang beriman, laki ke perempuan. Maktasabu, Allah sebut dalam ayat ni, maktasabu, perkataan ataupun kesalahan yang tidak tepat yang dilakukan. Orang tu ni maktasabu, benda yang kita hamun tu, yang kita sindir tu, kadang benda kita tak buat pun. Kita sangka-sangka kita je. Kita keluarkan perkataan kita. Dia ni tak cerdik ke, dia ni apa, keluarkan perkataan. Orang dengar, orang gelak, tapi yang kena tu, dia tengok video tu, dia kata aku macam ni. Jangan. Benda ni Allah kata faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Allah sebut dia telah memikul satu pendustaan yang besar, wa ithman mubina, dan satu dosa yang sangat mubina, yang sangat jelas. Ayat ni lah yang kata para fuqaha, dia akan bawa perkataan dia tu pada hari akhirat, memikul perkataan dia sendiri pada hari akhirat, bawa depan kawan. Sebab dia Allah sebut dalam ayat faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Sesungguhnya mereka telah memikul. Telah memikul. Seolah-olah hari akhirat itu nanti dah berlaku kat diri dia. Dia dah pikul dah. Benda tu dah pikul. Perkataan yang dia cakap, orang tu bodoh, dia cakap, dah pikul atas bahu dia. Dia bawa kepada orang yang dia sebut tadi. So ayat ini ialah contoh-contoh dalam Al-Quran bagaimana agama melarang kita mencela Rasul, mencela Allah dengan perkataan ataupun kepada orang beriman. So Bani Israel dia dah buat mukadimah. Mukadimah dia ialah dia ajar kita biadab dengan Rasul. Itu mukadimah dia. So Allah membagi tahu hukum dia tu ialah kufur. So siapa yang buat dosa ni yu'zunallah wa rasulahu ataupun yu'zunal mu'minina wal mu'minat, apa hukum dia? Kufur. Perbuatan tu berdosa. Berdosa. Dan kena azab yang pedih, azabun alim. Kena azab yang pedih. Okey. Jadi kena baiki perkataan tu walaupun orang Melaka kan. Walaupun orang Melaka kena baiki kita punya perkataan kepada orang-orang yang lain. Apatah lagi kepada Allah dan juga Rasul kan. Kita janganlah besarkan apa pun selain daripada Allah dengan Rasul. Okey, slide yang seterusnya ni pun dia dah terbalik sikit ni. Tapi yang ni tak, dia kurang sikit terbalik ni. Sebab masa tukar format PDF tu dia terbalik. Tak tahu kenapa. Okey. Seterusnya Allah sebut ma yawaddul ladzina kafaru min ahli kitab walal musyrikin. Ma yawaddu. Apa maksud yawaddu? Ma tu ma tidak kan? Apa maksud yawaddu? Yawaddu daripada perkataan apa? Wadda yawuddu mawaddatan. Apa maksud mawaddah? Cinta ataupun suka kan? Wadda yawuddu. Dia suka. Kalau ma tu berarti dia tak suka. Dia sangat tak suka ataupun dia memang benci sungguh. Siapa yang benci ni? Orang-orang yang kufur. Orang yang kufur ni, dia memang langsung tak suka. Dia benci sungguh. Ma yawaddu. Langsung ataupun tak suka lah. Dia benci sungguh dia. Siapa yang benci ni? Orang yang kufur. Dia benci. Yang kufur dalam kalangan siapa? Dalam kalangan ahli kitab dan juga orang-orang yang musyrikin. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahli kitab. Sangat benci orang-orang yang kufur itu dalam kalangan ahli kitab dan juga orang-orang musyrikin. Jadi orang musyrikin kafir ke? Musyrikin memang kaum kafir lah. Ni ahli kitab ni kufur ke? Separuh Islam, separuh iman? Separuh kufur. Dalam ayat ni kita tengok bahawa ahli kitab ni kufur. Orang kafir. Ahli kitab Yahudi Nasrani kafir. Kalau mereka orang Islam, dia tak jadi orang tu, dia mesti masuk pada agama Islam. Jadi selagi mana mereka itu Nasrani ataupun Yahudi, mereka ialah orang yang kufur. Tu tengok ayat ni kan. Dia kata min al-kitab walal musyrikin. Tak beriman ahli kitab dan juga orang yang musyrik. Jadi ahli kitab dengan musyrikin, dua-dua tu sama-sama kufur. Kenapa Allah sebut
dua kali ni, walal musyrikin, bukan wal musyrikin saja. Ahli kitab tak suka dan orang musyrikin pun tak suka. Kamu tak sebut dua-dua tu tak suka, kan senang. Kenapa? Sebab Allah nak bagi tahu walaupun dua-dua ni kufur tapi ada beza tak? Ada beza. Maksudnya ada beza. Sebab tu Allah katakan walal musyrikin. Patutnya wal musyrikinnya senang kan? Tidak suka orang yang kufur itu dalam kalangan ahli kitab dan musyrikin. Betul macam tu je. Dia kata walal musyrikin, dan musyrikin pun tak suka juga. Maknanya ada beza. Ni ahli kitab, orang yang ada kitab, yang ada ilmu. Yang ni jahil sungguh. Yang ni walaupun kufur tapi dia ahli kitab. Sembelihan dan wanita mereka still boleh dikahwini. Yang ni sembelihan dia dengan wanita dia tak boleh dikahwini langsung. Jadi Allah nak sebut walaupun mereka dua-dua kufur tapi ada beza tak? Ada beza. Okey, yang ni tak suka ni apa? Yang ni tak suka ialah mereka tak suka ialah ni ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Dia tak suka setitik kebaikan pun dia tak suka pada orang-orang Islam. Dia nak setiap orang Islam miskin, tak dapat rahmat. Ni daripada Allah ni, mir rabbikum. Dia tak suka kebaikan tu datang daripada Allah sikit pun kepada orang-orang beriman. Dia tak nak, tak suka, dia benci. Itulah hakikatnya Yahudi, Bani Israel semua kan, dan juga orang-orang yang musyrik. Ni Allah sebut ni. Maknanya kalau kita jumpa satu orang yang musyrik, bukan ahli kita, apa yang ada di sudut hati dia yang jauh sekali, apa yang walaupun nampak macam dia baik kan, sebenarnya nak apa pada kita semua? Sebenarnya ayat ni dia ada sebut akhirnya orang-orang macam orang Hindu ke kan, dia ada niat tak nak kita jadi Hindu macam dia? Dia nak. Dia nak. Dia walaupun dia baik dengan kita tapi kita kena tahu di hujung niat dia tu ada tujuan lain yang mereka simpan. Juga kepada orang-orang yang kufur, iaitu orang-orang dalam kalangan ahli kitab. Mereka ni lagilah pula kan. Okey. Tapi yang pening sekarang dalam ayat ni ialah tu mir rabbikum. Dia tak nak kebaikan sedikit pun daripada Allah kepada kita. Dia percaya Allah agak rupanya. Dia tak nak. Berarti kalau hujan, Allah turunkan hujan, dia tak nak hujan tu kena dekat rumah orang Islam. Dia tak nak langsung. Biar satu sen kebaikan pun tak dapat. Tak payah ada kebaikan langsung. Oh, dia nak macam tu. Teruk tak? Teruk lah. Kalau dia nak sampai tahap macam tu, Allah kata, perkataan khairin ni pula, dia bukan minal khair. Dia bukan minal khair. Tapi dia ialah min khair. Beza kan? Min khair dengan minal khair kan? Kalau minal khair, dia tak nak kebaikan itu. Bermaksud satu je kebaikan. Contohnya apa? Contohnya macam dia tak nak orang Islam ni dapat gaji contoh. Dia tak nak gaji saja, al khair. Tapi kalau khair min khairin bermaksud apa je bentuk kebaikan. Dia nak orang Islam ni kalau boleh tak ada rumah, tak ada pokok, tak ada rezeki, tak ada buah-buahan, hujan pun tak kena, air pun tak ada, semua dia tak nak. Dia benci sungguh. Terus Allah kata min khairin. Min khair ni minal khairi. Beza antara alif lam dengan tak ada alif lam, beza. Oh, yang ni maknanya kejahatan mereka pada kita tu memang sangat-sangat jahat. So jangan terkejutlah kalau hari ini dia putuskan bekalan pada Gaza, dia putuskan bekal makanan. So tak peliklah. Kalau Quran beritahu lama dah, mereka memang tak nak kita dapat sedikit pun makanan. Dia tak nak. Amin. Okey. Tengok slide yang tu. Ini terbalik juga ni. Allah jawab, wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah mengkhususkan rahmatnya pada siapa yang dia mahu. Okey kan? Satu orang ayah, dia ada RM100, dia bagilah sedekah pada siapa yang dia nak. Anak tu kata apa? Ya, jangan bagi pada dia, jangan bagi pada dia. Berhak tak cakap macam tu pada seorang ayah yang memiliki harta dia? Tak berhak kan? Tak berhak. Okey, Allah jawab, wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Sesungguhnya Allah dan Allah yahtassu. Allah mengkhususkan bi rahmatihi, rahmat dia
may yasha, pada siapa yang dia mahu. Dia ayat ni dia jawapan direct je. Allah bagi tahu, sekarang ni rahmat siapa punya? Milik siapa rahmat ni? Milik Allah. Kau punya ke? Bukan kau punya kan? So kenapa sikap awak ni nak menentukan benda yang bukan milik awak? Kenapa dia nak tentukan benda yang bukan milik? Rahmat ni milik Allah. Allah punya rahmat ni. Allah punya. Jadi Allah yang berhak tentukan. Dia pening orang macam ni, pening. Dia punya cara fikir tu pun dah pelik dah. Dia nak tentukan benda yang bukan milik dia. Datang rumah orang, datang ziarah rumah orang. Tiba-tiba tuan rumah nak pergi tandas, tak pergi tandas, duduk sini. Ni rumah siapa? Rumah siapa ni? Tak boleh cakap macam tu kan? Sebab apa? Sebab dia tak berhak memiliki rumah tu. Sekarang ni Allah kata rahmat dia punya. Allah punya rahmat. So dia yang berhak. Yahtassu birahmatihi may yasha. Sebahagian ada tafsir bagi tahu rahmat di sini bermaksud apa ya? Ar-Rahman 'allamal Quran kan? Okey, jadi yang paling dicemburui, yang paling dibenci daripada semua yang dibenci tu, nikmat-nikmat yang dia benci, yang paling dia benci apa? Yang kena pada kita. Yang paling dia tak nak ialah Quran dan kenabian. An-nubuwah. Quran dan kenabian itu yang paling kita tak suka datang kepada orang beriman. Dalam banyak-banyak rahmat Allah, Allah punya rezeki ke, Allah punya hujan ke, Allah punya pokok ke, dengan Allah punya wahyu Al-Quran, yang paling dia benci turun pada kita ialah Al-Quran dan kenabian. Sebab Allah kata dia Rahman. Rahman ni rahmatlah. Rahmat Allah yang paling mereka benci kena pada orang beriman ialah orang beriman, orang Islam dapat Al-Quran dan juga kenabian. Yang tu yang paling tak suka. Jadi Bani Israel ni kan, kalau dia benda yang paling dia sakit hati ialah akhirnya Quran turun pada Rasulullah yang merupakan orang Arab yang bukan Bani Israel. Itu yang paling menyakitkan hati mereka. Sebab selama ni semua Nabi Rasul-Rasul kebanyakan semua Bani Israel dapat pula kitab. Itu jadikan mereka bangga. Tiba-tibanya last kali dapat kepada Rasulullah yang merupakan orang Arab, bukan Bani Israel. Itu yang mereka tak nak. Jadi Allah kata Allah mengkhususkan wahyunya dan juga kenabian yang dia utuskan pada siapa yang dia mahu, may yasha, pada siapa yang Allah mahu. Sebab dah terbukti dah sebelum ni turun pada kamu tak beriman pun kan? Bukti dah. Kuna Allah Subhanahu wa taala sebut wallahu dzul fadlil azim. Wallahu dzul fadlil azim. Allah lah yang memiliki fadilat yang besar. Okey. Fadilat ialah kelebihan-kelebihan yang azim. Wallahu dzul fadlil azim. Fadilat yang besar. Rahmat besar ke fadilat Allah lagi besar? Rahmat besar ke Allah yang maha besar dalam ayat ni? Kita pasti Allah. Sebenarnya ayat ini antara lain kan, pengkhususan Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah pada semua manusia sebenarnya Allah sayang semua tak manusia? Sayang semua. Allah telah bagi orang Jepun fadilat, Allah bagi orang Mesir fadilat. Allah bagi Firaun juga kaya, Allah bagi Nabi Sulaiman juga kaya. Kan? Allah bagi semua, Allah sayang semua tu sebenarnya. Jadi fadilat Allah ini dia azim, dia besar. Bila kita nampak bahawa Allah bagi tahu dia yang bagi semua yang besar ni, sekarang ni yang besar ialah fadilat ke Allah yang besar? Allah yang besar. Ada banyak benda dalam Quran yang kita tak nampak kaedah Quran berfungsi macam tu. Contoh Allah cerita tentang nikmat dia kan. Tapi kita tak nampak Allah punya nikmat, Allah yang maha besar. Bukan nikmat tu kecil sebenarnya, Allah yang maha besar. Kita jangan cuai benda-benda macam tu. Contoh macam Nabi Allah Isa, dia pernah sebut antara mukjizat aku ialah yang pertama, dia sebut kahai'atit tayr minat tin daripada tanah, kahai'atit tayr daripada tanah, dia pun bentukkan tanah tu fa'anfuhu fayakunu tayran biiznillah. Kan?
Biiznillah. Okey, ni dalam surah apa surah Al-Baqarah saya. Ni. Kata Nabi Allah Isa, antara tanda kerasulan aku ialah aku boleh ambil daripada tin. Tin ni ialah tanah. Dia beza ada orang sebut wattini wazaitun. Jangan dia baca macam tu. Itu dia buah tin at-tin. Buah tin tu tak. Saya kadang dengar kadang-kadang dia baca ta ke ta ni kan. Tebal sikit ni buat tin. Wattini wazaitun. Kalau ni tin ni jangan baca ni wattini salah. demi tanah dan juga zaitun salah. Ni ya. Dia ta tu tebal kan. Yang ni surah apa? Oh, Ali Imran ayat 49. Bukan Al-Baqarah ni, Ali Imran Kata Nabi Allah Isa, aku ambil tanah, buat bentuk burung. Lepas tu aku tiup. Lepas tiup, jadi betul-betul burung. Ni kelebihan Nabi Allah Isa, mukjizat dia ataupun ayat dia. Tapi disebut ujung sekali tu disebut apa? Disebut biiznillah. Dengan izin Allah. Kalau Nabi Isa tak sebut dengan izin Allah, memang naik. Apa yang naiknya? Memang Nasrani akan sebut inilah bukti Nabi Isa Tuhan. Kan? Sebenarnya yang hebat burung tu ke Nabi Isa ke ataupun Allah yang hebat? Allah. Dan dia pernah sebut dalam Quran, Nabi Isa pernah sebut wa uhyil mauta. Ada Nabi Isa pernah sebut wa uhyil mauta. Wa uhyil mauta. Ada ayat lain disebut wa tukhrijul mauta. Ni hebat ni. Mukjizat dia ialah menghidupkan yang mati dan mengeluarkan yang mati. Beza tak antara menghidupkan yang mati dengan mengeluarkan yang mati? Beza tak? Beza. Ni sebenarnya ada dua ayat, dua tanda. Satunya wa uhil mauta. Satu orang kawan dah mati. Dah mati sebelum dia ke bumi kan? Hidup balik sekarang? Hidup. Satu lagi yang ni, tukhrijul mauta. Tahu tak apa yang si mati dalam kubur ni nak kalau dia hidup balik? Kami nak tahu. Sila bangun balik. Kubur terbongkar, tulang bercantum balik, daging salut balik, dia bangkit daripada kubur. Tukhrijul mauta. Tukhriju berarti keluarkan yang mati. Yang ni hidupkan yang mati. Yang ni sebenarnya ada dua tanda ataupun dua mukjizat Nabi Allah Isa. Satu menghidupkan yang mati, yang kedua mengeluarkan yang mati. Sekarang ni dua mati dulu ke minah mati dulu? Kita kalau nampak orang mati bangkit balik, yang kita lari tak? Lari lah. Dua mati ke minah mati dulu kan? Sekali dua bangun balik, Pak Imam bayar rupiah, Bilal semua cabut lagi kan? Bawa keranda kan? Cabut lagi, kita takut. Tapi Nabi Isa dulu, dia sebut wa uhyil mauta, wa tukhrijul mauta. Tapi yang hebat sebenarnya ialah ujung ayat tu. Apa dia? Biiznillah. Biiznillah. Kadang-kadang kita nampak Nabi Muhammad Isa hebat. Sebenarnya Allah yang bagi izin. Allah bagi izin semua tu. Dia ada 7 ke 10 kan? Juga wa bima ta'kulun wa unabbiukum bima ta'kuluna. Antara benda lain Nabi Isa sebut ialah, nak tahu apa lagi bukti aku Rasul? Nak tahu lagi, nak tahu? Tadi pagi kau makan nasi lemak, lauk sambal sotong. Nabi Isa sebut, wa unabbiukum, aku boleh bagi tahu kepada kamu apa yang bima ta'kulun, apa yang kamu makan. Semalam makan nasi goreng kan, tak habis kan, sepinggan. Tak habis kan? Dia boleh bagi tahu. Wa bima tadakhiruna fi buyutikum, dan juga dia boleh bagi tahu apa yang kau simpan kat rumah. Dalam petais ada ayam 4 ekor. Potong 14 kan? Dia boleh sebut. Nabi Muhammad Isa dia boleh sebut. Tapi hujung macam mana? Hujung dia ada apa? Biiznillah. Allah yang paling besar. Jadi sebenarnya Zul Fadlin Azim ni Allah nak bagi tahu semua rahmat dia tu di atas tu sebenarnya dia yang maha besar. Dia yang anugerah yang terbesar ni ialah kita dapat Tuhan yang maha pemurah. Tuhan anugerah besar. Tuhan tu dia maha pemurah. Tuhan anugerah besar kan. So yang ni kita nampak biiznillah. Ada ayat-ayat yang kadang-kadang Allah nak uji kita. Allah dia tak sebut biiznillah. Allah sebut dengan cara yang lain. Seperti yang saya tengok kadang-kadang orang kita ni dalam surah Al-Fil kan. Nampak macam burung tu pula besar tak? Kan?
Hebatnya burung tu dah silap manhaj surah Al-Fil tu. Sistem surah Al-Fil berfungsi ialah nak bersama siapa? Burung ke Allah? Allah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Bagaimana Tuhanmu, bagaimana penciptamu telah melakukan. Dia sebenarnya burung tu kecil. Gajah tu kecil. Abraha tu kecil. Tapi fa'ala rabbuka. Tuhan yang menghancurkan dia tu yang maha besar. Burung tu kecil ya. Memang kecil pun burung tu. Batu yang dia bawa tu pun kecil. Kecil. Tak ada besar berbanding fa'ala rabbuka, perbuatan Tuhanmu tu yang maha besar. Dan burung tu pula kadang-kadang nama dia apa nama dia? Ababil kan? Saya tak tahulah, saya baca tafsir ababil ni maksudnya ialah berbondong-bondong ababil ni. Kalau haiwan yang datang berbondong-bondong dia panggil ababil. Kalau manusia yang berbondong-bondong Allah panggil afwaja. Kan? Jadi nama dia sebenarnya bukan ababil. Tapi tak salah lah nak panggil ababil pun. Tapi kesimpulan besarnya ialah nama ni ialah ababil ialah sifat bagi haiwan yang datang beramai-ramai. Ababil. Tayran ababil. Kalau manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia afwaja. So ayat ini nak bagi tahu kita semua bahawa Allah yang ada fadilat tu dia yang anugerah yang maha besar. Dia sayang pada kita. Okey, wallahu taala alam. Okey, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya muallim Ibrahim hikmah hadibna wa ya mufahhim Sulaiman hikmah fahimna. Fahamna Sulaiman dan atayna hukman wa ilma wasakharna ma'a dawla jabal wasabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin walhamdulillahirabbil alamin.